Ai habal murah-murahan kasalamat, saya Hikmah Jini. Krismas disambut esok dalam norma baru ketika negara sedang berdepan pandemik COVID-19. Krismas akan disambut esok dan penganut agama Kristian termasuk di Sabah pastinya akan mencipta memori baru apabila merayakan perayaan itu buat pertama kalinya dalam norma baru ketika negara sedang berdepan pandemik COVID-19. Kerajaan Sabah membenarkan rakyat negeri ini yang beragama Kristian mengikuti upacara sembahyang di rumah ibadat pada 24 dan 25 Disember di kawasan yang dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Upacara sembahyang diadakan dalam pelbagai bahasa iaitu bahasa Malaysia, Inggeris, Cina dan Kadazan Dusun di malam Krismas dan juga hari Krismas. Kerajaan telah menetapkan prosedur operasi standard SOP yang harus diikuti pada tarikh berkenaan. Antaranya, jumlah kehadiran hanya terhad kepada 50% daripada kapasiti rumah ibadat dengan mengambil kira penjarakan fizikal. Setiap tahun, aktiviti caroling atau nyanyian choir dari rumah ke rumah antara yang ditunggu-tunggu apabila menjelang perayaan Krismas. Namun tahun ini, situasi agak berbeza kerana tiada nyanyian caroling yang kedengaran. Di Kampung Hungab, penduduk merasa janggal kerana tiada nyanyian caroling kedengaran di kawasan kejiranan mereka. Namun, usaha Rotary Club Penampang yang menganjurkan pertandingan caroling secara maya sejak pertengahan bulan ini memberi ruang kepada kumpulan caroling seperti Hungab Harmonic Choir menyertai pertandingan secara online itu. Rotary Club Penampang menganjurkan pertandingan itu bagi mengumpul dana untuk membantu penduduk di Kampung Togudon Penampang yang kini berusaha mendapatkan bekalan air bersih dari Gravity dan tandas awam. Bagi umat Kristian, ini memberi satu pengalaman yang berbeza kerana buat pertama kali mereka mengadakan caroling secara maya tanpa bersemuka antara satu sama lain. Walaupun sambutan Krismas tahun ini tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, namun apa yang penting, keselamatan diri dan keluarga sentiasa terjamin. Dasar pelancongan negara mempercepatkan pemulihan industri itu di Sabah. Pelaksanaan Dasar Pelancongan Negara 2020-2030 akan diterapkan mengikut kesesuaian di Sabah bagi membantu memulihkan dan meningkatkan pertumbuhan industri pelancongan di negeri ini. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jeffrey Arifin berkata, Kementerian Sedar Industri Pelancongan akan mengambil masa sekurang-kurangnya 2 tahun untuk pulih sepenuhnya. Namun, ia bukan alasan untuk kerajaan tidak meneruskan segala pembangunan yang telah dirancang. Beliau berkata, pelaksanaan Dasar Pelancongan Negara 2020-2030 akan mempercepatkan lagi usaha memulihkan semula industri pelancongan di negara ini termasuk di Sabah. Dalam satu kenyataan hari ini, Jeffrey berkata, Sabah dalam usaha mempelbagaikan produk pelancongan selain menaik taraf kemudahan infrastruktur. Usaha itu ke arah mencapai standard pelancongan dengan pulangan tinggi. Jeffrey berkata, kementerian juga akan memastikan salah satu teras strategik dalam dasar pelancongan iaitu mempergiatkan digitalisasi pelancongan dapat diterapkan di Sabah. Ini bagi membangunkan produk pelancongan yang sentiasa mampan, berdaya saing dan inklusif. Di samping memulihkan industri pelancongan, kerajaan turut meningkatkan usaha pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar, warisan dan budaya yang menjadi produk pelancongan penting kepada negeri. Beliau juga menyeru agar semua pihak
termasuk penggiat industri pelancongan agar bersama menyokong usaha kerajaan dalam memastikan dasar pelancongan negara 2020-2030 dapat dilaksanakan dengan jayanya. Usaha menambah pusat pemulihan penagih dada di Sabah giat dilakukan. Pembinaan Pusat Pemulihan Cure and Care CCRC kedua Sabah di Tawau sedang dalam proses pengambilan tanah oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Engineer Syahelmi Yahya berkata, pembinaan CCRC kedua Sabah itu bagi mengurangkan kesesakan di CCRC Papar berikutan bilangan penagih dadah yang menjalani proses pemulihan telah melebihi kapasiti sebenar. Sebelum ini, Ketua Pengarah AADK, Datuk Seri Zulkifli Abdullah memaklumkan pembinaan CCRC di Kalabakan itu dianggarkan bernilai 100 juta ringgit dan mampu menempatkan 200 hingga 300 penghuni. Kita melalui AADK sedang memohon satu lagi pusat pemulihan di Tawau dan dalam proses untuk mendapatkan tanah bagi mendirikan CCRC tersebut. Bagi pertanyaan tentang berapa jumlah yang dibelanjakan untuk melalui kementerian saya, kita ada peruntukan sebanyak RM550,000 untuk setahun bagi program-program kesedaran anti dadah. Syahelmi berkata demikian di sidang Dewan Undangan Negeri Sabah semalam. Beliau menjawab soalan Datuk Jau Jan Sambakong, Warisan Sulabayan, mengenai kos bagi Pusat Pemulihan Penagih Dadah di CCRC di negeri ini. Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Ketingan, melihat kemungkinan untuk menghidupkan kembali industri buluh di daerah ini. Dengan itu, satu kawasan penanaman buluh akan diwujudkan bagi membolehkan industri ini lebih mampan dengan bekalan bahan mentah yang berterusan. Menurutnya, orang ramai harus mengenali Tambunan yang dahulunya dikenali sebagai daerah buluh. Jeffrey yang juga timbalan Ketua Menteri berkata daerah tersebut pernah memiliki kilang buluh, namun disebabkan peningkatan harga bahan mentah, kilang buluh tersebut terpaksa ditutup. Namun, beliau percaya industri buluh di Tambunan itu boleh dihidupkan semula dengan memastikan bekalan bahan mentah dapat disediakan secara berterusan. Jeffrey berkata demikian selepas menyaksikan Majlis Angkat Sumpah Ahli Majlis Daerah Tambunan siang tadi. Jeffrey turut mencadangkan pembinaan 4,000 anak tangga di Tukad Sinurambi yang menjadi sudut pandang yang terletak di Bukit Trig, kira-kira 9 km dari Pekan Tambunan. Tambahnya, beliau mahu menjadikan Tukad Sinurambi itu sebagai ikon produk pelancongan di Tambunan dan bukan sekadar hiasan kerap tangan gergasi. Kita ke perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah hari ini. Kes positif baru COVID-19 di Sabah meningkat dengan 249 kes dilaporkan hari ini berbanding 189 kes malam menjadikan jumlah kumulatif kini 35,415 kes. 2 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini menjadikan jumlah kumulatif kematian kini 255 kes. Kes kematian itu dilaporkan di Semporna dan Sandakan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Taman Telipuk Ria Tuaran sejak 27 November lalu ditamatkan hari ini. Katanya, Ketua Menteri telah bersetuju memberikan kelulusan khas bagi pergerakan kapal-kapal Non-Convention Ships NCS untuk aktiviti transshipment sahaja. Daerah Kinabatangan dan Beaufort bertukar dari zon kuning ke zon jingga. 235 pesakit di Sabah telah sembuh hari ini, manakala 1,675 pesakit sedang menjalani rawatan. Setakat ini, 303,521 bakul makanan telah diagihkan. Persatuan Bola Sepak Sabah, SAFA,
akan melakukan perubahan dalam pengurusan Sabah FC bagi mengembalikan zaman kegemilangan pasukan Sabah dalam arena bola sepak negara. Pemangku Presiden SAFA, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, penstrukturan itu dilakukan bagi meningkatkan prestasi Sabah FC dan pasukan-pasukan lain dalam pengawasan SAFA. Bagaimanapun, beliau tidak menyatakan secara spesifik perubahan yang dilakukan itu. Sebaliknya, Bung berkata ia dalam proses dan sudah tentu akan memberi kebaikan kepada pasukan. Bung berkata demikian semasa majlis makan malam untuk pemain-pemain Sabah FC dan ahli majlis tertinggi SAFA di Kota Kinabalu semalam. Bung yang juga timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerja Raya berkata, SAFA juga sedang dalam proses menentukan pemilihan pemain, pengurusan pasukan dan pelantikan jurulatih untuk bersaing dalam Piala Presiden dan Piala Belia musim depan. Menurutnya, semua pemain mempunyai komitmen masing-masing dalam pasukan, maka ia perlu diteruskan kerana peminat mengharapkan pencapaian pasukan yang lebih baik. Katanya, persediaan Sabah FC untuk saingan Liga Super musim depan masih terbatas kerana terpaksa mematuhi SOP yang ditetapkan kerajaan akibat penularan wabak COVID-19. Di majlis itu, penasihat SAFA, Datuk Seri Saleh Said Keruak juga menyampaikan sumbangan kepada semua pemain-pemain Sabah FC. Bung juga menyerahkan cek replika bernilai RM300,000 untuk disumbangkan kepada bekas pemain negeri Bobby Chua yang mengidap penyakit ALS untuk menjalani rawatan lanjut. Saya Hikmah Juni, Maksukul.